Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera bagi yang masih lagi bersama kami dalam kajian sebahagian penapisan sejarah lama di sebahagian di timur. Berbalik dari pengkosian sebelum tentang Pulau Joksan, setelah hampir beribu tahun lamanya, beratus pewaris hartanah di sebahagian pecahan sempadan suku kaum serumpun bangsa Melayu di sebahagian di timur. Hartanah yang telah diwarisi dari hak pemilikan bagi Nenda Katierah yang telah diwasiat dari Nabi Ibrahim bagi istri-istrinya yang lain. Untuk diringkaskan penceritaan, selepas pecahan dan agihan sempadan-sempadan hartanah di Pulau Joksan, terpisahlah hak pengkosian dan pemilikan antara sepupu sepapat yang diwasiatkan di atas Pulau Joshan yang boleh direkodkan di dalam peta dunia yang ada sekarang ini. Sejarah yang dapat dikumpulkan antara salah satu sejarah yang populer di Pulau Joksan dan sebahagian di timur tentang seorang ahli waris keturunan Srivijaya yang bernama Nila Sang Utama atau Nila Sri Utama atau Parameswara adalah keturunan cucu cicit Srivijaya pada abad ke-13 sampai 14. Lahir antara 5 adik-beradik, antara 2 orang yang sulung telah meninggal dunia dan tinggal 3 orang yang bongsu. Parameswara bukan nama sebenar anak yang ketiga, merangkap yang sulung dari adik-beradiknya yang lain. Selepas memeluk Islam di selatan China, bermulalah nama Melayu dalam keturunan Srivijaya. Selepas perkawinan Parameswara bersama bini pertama dari negeri Keling, melahirkan Mahmud dan bini kedua melahirkan Mansur Shah pada hujung abad ke-13. Yang ada sekarang ni ahli waris Parameswara, yang berada di Kelantan, di bawah kerajaan negeri Kelantan di peringkat pemerintah negeri antara kaum kerabat di Raja Melayu yang berdaftar sebagai majelis raja-raja di dalam negara Malaysia. Di atas pengakuan mereka dan membawa sejarah Parameswara di sebahagian di timur, penceritaan yang mengelirukan dan berputar belit, dalam menempatkan mereka di peringkat ahli waris kaum kerabat di Raja Tanah Melayu. Dari keberadaan mereka berada di pantai timur selepas peristiwa Atok Moyang mereka lari ke utara Bangkok meninggalkan hartanah di sebahagian barat Palembang di Pulau Joksan pada awal abad ke-15. Nama lain bagi Palembang yang boleh didapatkan dalam peta dunia yang lama ialah Srivijaya, sempena nama yang induk dari cabang keturunan Atok Moyang Parameswara. Sebelum bertukar ke Palembang, Sumatera Selatan, selepas 200 tahun dan beberapa generasi dari keturunan Parameswara telah berada di luar sempadan hak pemilikan harta tanah mereka di utara Tanah Melayu dan pada abad ke-17, mereka telah berhijrah pula ke Kelantan pada waktu itu dan tiada ada bahan bukti di atas kelulusan mereka untuk masuk dan menetap di dalam sempadan Tanah Melayu yang diluluskan oleh Lengler. Setelah mana dirujuk, sejarah lama yang coba dilupuskan atau disembunyikan oleh mereka-mereka di kalangan pemimpin-pemimpin Melayu di dalam negara Malaysia, di mana dipercayai keturunan Srivijaya adalah dari cabang keturunan Letising dari cabang anak kedua, sepupu sepapat Medan Sumatera Barat ahli waris kaum kerabat Letising dari cabang anak perempuan yang pertama, dan sepupu sepapat Tebing Tinggi Sumatera Timur dari cabang anak perempuan Letising yang ketiga. Dirujuk salasilah keturunan Letising mempunyai 3 orang suriat yang telah diagihkan di Pulau Joksan kalau dirujuk sejarah lama. Pecahan 3 sempadan bagi bahagian Letising yang telah diagihkan. Di bahagian utara terpisah 2 bahagian, antara bahagian kedua anak perempuan Letising. Dan sebahagian di selatan Sumatera bagi anak lelaki yang kedua bagi Letising. Dipercayai Srivijaya dari ahli waris keturunan Letising anak yang kedua, keturunan sebahagian serumpun bangsa Melayu dari cabang keturunan Melayu Keling di sempadan Pulau Joksan. Sempadan dan agihan bagi hak pemilikan atau on behalf pemilik asal harta tanah yang telah diwasiatkan atau diturunkan pewaris di kalangan ahli waris di Pulau Joksan. Di kalangan yang berhak untuk mengurus takdir perihal sempadan masing-masing, dari sempadan sebahagian hak milik Dedan yang telah ditempatkan antara 3 orang anak kembar itu dan sempadan terpisah 2 bahagian selepas adik yang bongsu di antara 3 orang anak kembar itu meninggal dunia. Bagi akak yang sulung, Ashurim dan adik lelaki yang bongsu Litusing di bahagian masing-masing, sebelum mereka berkawin dan mengagihkan harta pusaka di dalam sempadan hak milik harta tanah masing-masing. Berlangsung juga kehidupan bagi pewaris harta tanah yang telah diwasiat di kalangan ahli waris kaum kerabat keturunan Shieba BT Joshan di dalam Pulau Joksan.
Setelah mana 1-2 generasi selepas perkawinan antara keturunan Syeba berkawin dengan keturunan Raja Yamani dari ahli waris keturunan Yahusa, yang sulung, lahirlah keturunan Melayu Yahusa, campuran perkawinan antara anak cucu Nabi Ibrahim alaihissalam dari cabang anak-anak dan cucu cicit pada 3 istri-istri Nabi Ibrahim yaitu Nenda Sarah, Nenda Siti Hajar dan Nenda Katiera. Dari pengurusan harta tanah sebagai pewaris bagi ahli waris kaum kerabat keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam, yang telah direkodkan mewarisi harta tanah beribu tahun dan bergenerasi, terbentuklah sebuah kerajaan di dalam sempadan-sempadan kerajaan negeri maupun negara, yang boleh direkodkan dan ditapis dari kesahihan penceritaan itu, di alam penulisan buku sejarah di sebahagian di timur. Seperti mana terbentuknya kerajaan Melayu lama seperti Kerajaan Aceh, Kerajaan Siak, Riau, Kerajaan Pulau Melaka dan Kota Melaka, Kerajaan Raja Mus Median, Kerajaan Jenderal Majapahit Pulau Bali Median dan lain-lain yang pernah ditulis di dalam sejarah, sama ada betul atau tidak, sebahagian sejarah masih lagi dalam kajian dan penapisan. Dari nama kerajaan merujuk dari genetik suku kaum serumpun bangsa Melayu dan sempadan harta tanah yang pernah diwarisi oleh atok moyang mereka beribu tahun dan beratus penama bagi pewaris harta tanah di dunia. Hak pemilikan dan hak pengkosian merujuk perjanjian sempadan-sempadan yang telah diagihkan dan dijaga bagi menjaga keamanan, keselamatan dan kebebasan untuk hidup di dalam sempadanan hak milik masing-masing. Satu praktikal kehidupan yang dapat ditafsirkan dalam sebahagian pengumpulan sejarah yang telah disampaikan dari konteks hak pemilikan dan hak pengkongsian antara ahli waris. Penggubalan rang undang-undang bagi sesebuah kerajaan yang telah terbentuk dan dipimpin oleh kaum kerabat pewaris harta tanah yang diwarisi di dunia, sempadan-sempadan yang dapat digariskan, tugasan-tugasan bagi pengurusan dan penguat kuasa disematkan dari ideologi kepimpinan dalam menjaga 1-2 warisan dan kehidupan yang aman makmur di sebahagian di dunia. Sebahagian yang dirujuk dari kepimpinan yang diterajui oleh Sharif of Mecca, King of the Ottoman Empire pada era 19 Senturi, yang pernah direkodkan 1-2 kepimpinan yang pernah dipraktikal oleh sebuah kerajaan di Istanbul, di kalangan pewaris kepimpinan dunia selepas zaman Khalifah pada abad ke-9 sehingga abad ke-17. Perjanjian yang telah termeterai berupa penyaksian pewaris-pewaris di kalangan wasi-wasi dunia telah dijemput pada abad ke-14-15, menjadi satu detik sejarah yang dapat direkodkan dan dipanjangkan dari ideologi kepimpinan sehingga pada tahun 1909 oleh Sharif of Mecca. Sebahagian yang percaya tentang penulisan sejarah kepimpinan dunia yang dapat direkodkan, walaupun selepas beberapa cobaan dalam melupuskan dan menyembunyikan sebahagian sejarah dari penulisan maupun fahaman dalam penulisan-penulisan sejarah yang ada sekarang ini. Sebahagian lain pula, memerangi mereka-mereka yang membentuk persekutuan aman dalam sesuatu perhubungan diplomasi antara kerajaan-kerajaan yang terbentuk pada waktu itu. Dari sefahaman ideologi yang sama, dalam menjaga kebebasan, keamanan dan hak masing-masing di antara satu sama yang lain, merujuk buku perundangan dan perlembagaan di dalam struktur-struktur dan rangka-rangka yang telah digubal dan dibangunkan di sebahagian di dunia. Diplomasi yang telah direkodkan antara 2 atau lebih kerajaan yang terlibat di dalam satu persekutuan seperti mana perdagangan, pekerjaan maupun pendidikan di antara satu sama yang lain. Kepimpinan yang telah mendapat kepercayaan hampir seluruh dunia dalam mengiktiraf di kalangan kerajaan-kerajaan yang terbentuk dari sebelum abad ke-14, di bawah kepimpinan Ottoman Empire dan dipanjangkan sehingga abad ke-19 oleh Sharif of Mecca pada waktu itu. Sebahagian sejarah yang boleh direkodkan di bawah kepimpinan beliau adalah sewaktu konflik pergolakan di sebahagian kerajaan-kerajaan di kalangan yang bersekutu pada waktu Peperangan Dunia I, bersama kerajaan-kerajaan di kalangan Central Power, dalam menjaga keamanan dan keselamatan di dalam sempadan hak pemilikan dan pengaruh kuasa pada waktu itu. Pada tahun 1916, dilaporkan di peringkat umum, dalam membendung permasalahan pemberontakan oleh bangsa Arab terhadap kerajaan Ottoman Empire di Damaskus dan Syria pada tahun itu. Sharif of Mecca, merangkap King of Ottoman Empire telah memerintahkan anak yang ketiga, yaitu King Faisal I dari Irak, untuk mengetuai kepimpinan dalam membendung pergolakan pemberontakan dari bangsa Arab dari Damaskus dan Syria terhadap kerajaan Ottoman Empire pada waktu itu.
Setelah mana permasalahan itu reda, cobaan diplomasi bersama kerajaan yang bersekutu pada World War I menentang Central Power dalam perebutan kuasa, dan sebahagian dari mereka adalah di kalangan kerajaan yang haram terbentuk setelah mana dirujuk dari pendaftaran kerajaan mereka di dalam sempadan daratan atau kepulauan berpemilikan dan diwarisi sebahagian suku kaum bangsa manusia yang ada di dalam dunia. Berbalik penceritaan, sewaktu King Faisal I memimpin mewakilkan kerajaan Ottoman Empire yang diperintahkan oleh Sharif of Mecca, King Faisal I telah ke Paris dalam menyambung kepimpinan untuk mendapatkan sefahaman bersama di antara persekutuan yang ada pada waktu itu. Sefahaman hanya bertahan selama 2 tahun sebelum King Faisal dan kepimpinan Ottoman Empire di bawah kepimpinan Sharif of Mecca difitnah dan dikhianat oleh mereka maupun di kalangan kerajaan yang terbentuk di dalam persekutuan bersama Ottoman Empire pada waktu itu. Pada tahun 1918, Sultan Mehmed Vahdettin, Sultan terakhir yang ke-36 Ottoman Empire dan Khalifah dunia yang ke-115 pada tahun 1918 sehingga 1924. Beliau ditabalkan sebagai Sultan Ottoman Empire di dalam sempadan kepimpinan di Turki, kepimpinan yang dapat bertahan beberapa tahun sewaktu zaman fitnah dan pengkhianatan di kalangan pemimpin Islam dan sekutu mereka yang dimurkai memerangi pemimpin di kalangan landlord atau sebahagian pewaris harta tanah di dunia dalam pembentukan persekutuan yang ada pada waktu itu. Sehingga kerajaan Ottoman Empire digulingkan dan terbentuk kerajaan Republik di Turki yang diambil alih oleh Mustafa Kemal, Presiden Turki selepas mengkhianati Sultan Mehmed dalam persekutuan Mustafa Kemal bersama British dan France. Dan dalam tempoh masa itu juga, kepimpinan Sharif of Mecca yang telah diwarisi pewaris Sharif of Mecca yang telah ditabalkan pada pertengahan tahun 1925 sebelum diperang oleh Ibn Saud pada penghujung tahun 1925. Fahaman yang sesat di kalangan yang memerangi landlord dan pemimpin Islam, sehinggakan sesuatu azab yang diturunkan oleh Tuhan bagi manusia yang dimurkai di dunia, di kalangan pemimpin-pemimpin yang sesat pada waktu itu. Azab yang ditimpa kepada bekas Mr. Presiden Republik Turki, Mustafa Kemal, di mana jasad tidak diterima bumi dan disemenkan di dalam museum sehingga ke hari ini. Nauzubillah min zalik, tanda bukti kuasa Tuhan bagi mereka yang dimurkai dan pengkhianat, yang telah dibuat terhadap kerajaan Ottoman Empire pada waktu itu. Di satu kejahilan dan kesesatan di kalangan pemimpin yang mengambil alih kerajaan negara, yang tidak merujuk hak pemilikan harta tanah yang telah diwarisi maupun kepimpinan di dalam sempadan di negara mereka. Penapisan dan pembetulan dari fahaman asas pembentukan pengurusan kerajaan di dunia dari mewarisi harta tanah yang diurus takbir oleh pewaris-pewaris sebelum mereka. Berbalik kepada penceritaan bagi pewaris harta tanah di Pulau Joksan, setelah mana bergenerasi dalam mewarisi beribu tahun, sehingga sekarang dari nama tempat, seperti mana Medan Sumatera Barat, yang dirujuk dari nama anak kepada Nenda Katierah yang ketiga. Dipercayai setelah mana perkawinan antara Medan dan anak perempuan Letising yang pertama, dan sebahagian lain dari sempadan yang pemisah antara hak milik harta tanah di Pulau Joksan masih boleh dikelihatan di atas pulau. Walaupun selepas berlaku peristiwa penghijrahan manusia setempat selepas abad ke-17. Mereka-mereka yang di kalangan serumpun bangsa Melayu telah bermastautin di tanah Melayu Yahuza yang ada sekarang ini, yang berasal dari luar sempadan hak pemilikan tanah yang masih lagi dalam kajian dan sedang mendapatkan sumber maklumat. Hampir beratus atau beribu pewaris harta tanah telah meninggalkan hak milik harta tanah yang telah diwarisi sebelum mereka lagi, kalau dirujuk di sekitar penempatan di persisiran pantai Melaka sahaja merangkumi sebahagian yang berasal dari Pulau Joksan. Dan sebahagian dari pecahan sempadan negeri di tanah Melayu yang boleh dirujuk semula dari suku kaum serumpun bangsa Melayu yang ada, bagi pewaris hartanah yang berasal di Asia Timur dan sehingga ke tanah Cina. Beberapa faktor yang telah digariskan dari faktor penghijrahan manusia setempat, seperti peperangan, peralihan kuasa, pekerjaan maupun wabak penyakit. Dari salah satu faktor yang telah dikaji sebahagian penempatan seperti mana sektor pekerjaan, dari penghijrahan manusia telah hampir beribu tahun bagi mereka yang mencari kerja atau ditawarkan pekerjaan di dunia.
dan sebahagian merujuk dari kepimpinan yang dibawa di sebahagian barat, dalam menerajui sesuatu kepimpinan dan menempatkan sekutu-sekutu mereka di dalam sempadan orang lain, yang dibawa dari fahaman Bible dan sesat mereka, yang membawa fahaman Eastward dari hak kuasa mereka selepas peralihan kuasa di barat. Dirujuk juga beberapa pengkhianatan dari bangsa Melayu sendiri, dalam meraih pengaruh kuasa dan kekayaan yang dicuri dalam mana menutup kesalahan mereka maupun atok moyang mereka dalam berdiplomasi atau mendapatkan pengiktirafan bersama kerajaan di barat. Satu pengkhianatan yang berlaku bagi sebahagian serumpun bangsa Melayu sehingga kan terbentuknya kerajaan Malaysia, yang pemimpin-pemimpinnya di kalangan penyamun hak milik orang lain dan membawa fahaman kepimpinan sesat setelah mana mendapatkan kelulusan dan pengiktirafan dari kerajaan barat. Selepas hampir 50 ke 60 tahun kerajaan Malaysia terbentuk tanpa mempertimbangkan hak pemilikan manusia yang lain. Setelah mana sebahagian pengumpulan sejarah-sejarah lama dan yang palsu, untuk dikaji semula dari diguna pakai di peringkat kerajaan di Raja Malaysia yang ada sekarang ini. Pengaruh kuasa yang mereka raih selepas merompak dan menipu bagi pihak kerajaan, dalam meluluskan dan memindah akta-akta perundangan, akta-akta sempadanan dan lain-lain. Dari pertuduhan dan pendakwaan terhadap Majelis Raja-Raja Melayu yang masih mendiamkan diri mereka tanpa ada maklum balas, dalam mempertahankan pertuduhan terhadap mereka. Sebahagian penguat kuasa ibarat dipukau dengan kekayaan dari hasil curi mereka dari kerajaan haram yang terbentuk di sebahagian di timur. Pengusulan pembubaran dan penutupan linggit Malaysia telah diusul, setelah mana mereka gagal untuk memberi maklum balas dan mempertahankan sejarah lama yang dibawa oleh atok moyang mereka di kalangan masyarakat majmuk. Pertimbangan yang menyeluruh di semua peringkat dalam menapis dan pembetulan sejarah palsu dan raja penipu di sebahagian di timur. Itu sahaja pengkongsian kali ini, bertemu kita di lain hari. Wallahualam, terima kasih.